telah memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP atau MCO untuk tempoh 14 hari bermula jam 12.01 tengah malam Rabu 13 Januari 2021 hinggalah 26 Januari 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anda bersama saya Faisal Sabri dan ini adalah e-forum JUM TV mengupas isu tahap penerimaan dos penggalak dalam kalangan masyarakat, percaya ataupun curiga. Itu diskusi kita pada hari ini. Sebelum itu, mari kita saksikan sesi temu ramah bersama masyarakat awam tentang penerimaan pengambilan dos penggalak ini. Salam hormat, salam bahagia. Hari ini kita akan menerama masyarakat awam bagi mendapatkan penjelasan dan pendapat mereka tentang penerimaan dos penggalak terhadap diri oleh saranan kerajaan. Saya menerima dos penggalak. Bagi saya, dia adalah sangat bagus kerana dia boleh menyelamatkan kita daripada ancaman-ancaman virus lah. Saya agak setuju dengan saranan yang digalakkan oleh kerajaan, tetapi memandangkan dalam keadaan yang mana media sosial terutama sekali daripada anti vaksin serta beberapa berita yang kurang tepat mungkin menyukarkan dan kerajaan datang nanti yang susulan untuk menyarankan pengambilan vaksin. Belum lagi. Sebab saya rasa 2 vaksin tu sudah memadai, and then setakat ini saya tak perlu untuk vaksin, untuk booster. Saya dah ambil dos penggalak 2 bulan lepas dan tidak mengalami apa-apa komplikasi selain lenguh-lenguh tangan dan demam biasa sajalah. Saya telah ambil dos penggalak pada 28 hari bulan 11. Okey, lepas 2 minggu mungkin dia ada efek lah badan saya ni melawan kat. Jadi dia tumbuh macam bintik-bintik jerawat dekat belakang, dekat kaki, dekat tengkuk. Kemudian dia akan tumbuh ke muka. Ada buat 19 bulan 1 dia tumbuh dekat bawah bibir saya. Saya buang biasa lah, saya ingat macam biasalah kot kan. Berikut adalah antara pelbagai pendapat dan pengalaman masyarakat awam yang telah kami menemui secara rawak berkenaan tentang vaksinasi dos penggalak ini. Dan ini untuk menjawab setiap persoalan yang dilontarkan oleh beberapa masyarakat berkenaan suntikan dos penggalak ini. Kami membuka ruang diskusinya dalam e-forum ini pada hari ini. Bersama dengan saya ialah pakar yang lebih arif mengenai vaksinasi, khususnya berkenaan dos penggalak ini, iaitu Encik Amir Ashraf bin Azman, yang juga merupakan penolong pengarah kesihatan awam Kementerian Kesihatan Malaysia. Assalamualaikum dan apa khabar Encik Amir? Waalaikumsalam, alhamdulillah. Kami juga ditemani orang hebat yang juga merupakan pembawa suara kepada masyarakat awam yang juga merupakan aktivis NGO, iaitu dikenali sebagai AK. Assalamualaikum dan apa khabar Encik AK? Waalaikumsalam, alhamdulillah. Jadi saya mungkin terlebih dahulu bertanyakan soalan kepada Encik Amir.
Encik Amir, untuk suntikan dos penggalak ini, mungkin kita dapat berganjak ke belakang sedikit dengan menganalisis situasi pandemik COVID di negara kita pada ketika ini. Kerana mungkin dalam tempoh 2 tahun ini kita melalui fasa yang pelbagai cabaran, namun kita ketika ini mengapa kita perlu mengambil dos penggalak dan apakah golongan keutamaan yang perlu diambil pemberian dos penggalak serta adakah ia berkesan untuk satu tempoh yang panjang. Jadi Encik Amir mungkin kita dapat fahamkan situasinya bagaimana. Jadi Encik Amir boleh teruskan. Terima kasih kepada saudara Faizal. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih di atas undangan dan memberi ruang untuk menerangkan serba sedikit maklumat kepada masyarakat di luar sana di dalam isu pengambilan dos penggalak ini. Oleh itu, marilah kita saksikan terlebih dahulu statistik pengambilan dos penggalak peringkat negara melalui data oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Di dalam statistik pengambilan dos penggalak ini telah menunjukkan penurunan pada bulan Januari sehingga Februari. Namun untuk menjawab persoalan saudara Faizal sebentar tadi, sedia maklum dos penggalak ini adalah satu booster atau dos tambahan yang diberikan kepada individu yang telah lengkap menerima vaksin awal suntikan pertama dan kedua. Tujuan untuk mengambil dos tambahan ini disebabkan untuk memberi perlindungan daripada mendapat penyakit COVID-19 atau varian baru yang lebih bahaya dan cepat merebak di kalangan sekeliling individu seperti Delta dan Omicron. Hasil kajian bahawa suntikan dos awal tidak mampu untuk memberi perlindungan dan semakin berkurangan di dalam antibodi kita ini. Dan dos penggalak ini dapat meningkatkan semula perlindungan tersebut daripada mengalami gejala yang teruk melalui jangkitan varian baru itu. Jadi pada pendapat Encik Amir, apakah golongan keutamaan yang perlu mengambil pemberian dos penggalak? Serta adakah ia berkesan untuk satu tempoh yang panjang? Jadi Encik Amir mungkin boleh menerangkan serba sedikit berkenaan dengan perkara ini. Ya, keutamaan pengambilan dos penggalak ini telah disasarkan kepada individu dewasa berumur 18 tahun ke atas. Golongan keutamaan yang perlu mengambil adalah petugas barisan hadapan. Ini sangat penting kerana frontliner ini adalah kumpulan yang membantu negara untuk memendung penularan wabak COVID-19 ini. Yang kedua adalah penghuni dan petugas di pusat jagaan kesihatan jangka panjang. Individu dengan komorbiditi, golongan ini sangat penting kerana sekiranya dijangkiti COVID ini boleh membawa sistem kesihatan diri mereka semakin teruk. Seterusnya adalah warga emas. Warga emas ini sangat memerlukan perlindungan dos penggalak kerana sistem imuniti mereka di tahap yang rendah. Tetapi buat masa ini, untuk tempoh perlindungan jangka masa panjang masih belum ditentukan kerana bukti dan maklumat masih belum mencukupi. Jadi terima kasih di atas penerangan oleh Encik Amir yang saya merasakan agak terperinci dan juga tulus dan boleh difahamkan oleh segenap masyarakat kita. Jadi kita terus beralih soalan kepada Encik AK kita. Jadi apakah pandangan Encik AK mengenai kefahaman engagement? Kefahaman engagement dengan masyarakat yang sangat penting pada situasi ketika ini yang mana dalam memerangi pandemik yang sedang melanda di negara kita ini. Jadi yang mana mereka takutkan adakah kesan daripada kesan sampingan pengambilan dos penggalak lebih dominan atau kesan jangkitan wabak COVID-19 ini. Jadi mungkin KK boleh kongsi retihan daripada masyarakat yang tidak bersetuju dengan pengambilan dos penggalak ini.
Okey, terima kasih Cik Faizal. Mengenai dos penggalak ni, dari awal persoalan kemasukan dos penggalak ini tidak diberi perhatian lagi oleh pihak KKM. Mereka yang sepatutnya menjawab persoalan atas kesan sampingan ini seolah-olah menganggap kami sebagai musuh yang tidak diberikan jawapan yang sebenar dan jelas. Pihak seperti kami ini memerlukan jawapan yang munasabah. Dalam konteks ini, kita dapat lihat jawapan itu kadang-kadang tidak terjawab dan dibiarkan begitu saja oleh pihak KKM. Kami sebagai pengguna seharusnya ingin yang terbaik. Apakah hak kami sebagai pengguna? Jelas bahawa kami tidak mempunyai apa-apa hak sebagai pengguna kerana apa yang kita dapat lihat, kita diarahkan untuk membuat persetujuan atas pengambilan dos penggalak. Namun sekiranya kita berlaku kesan, jika sekiranya berlaku kesan yang tidak diingini, pihak KKM tidak akan bertanggungjawab. Okey, Cik Faizal? Okey, Tawa. Terima kasih Okey, faham. untuk Encik AK. Selain itu, Cik Faizal, masyarakat tidak berpuas hati berkenaan dengan perbezaan suntikan dos penggalak yang di mana kerajaan menyatakan penerimaan vaksin Sinovac diutamakan. Penerima vaksin Sinovac diutamakan untuk mengambil dos penggalak berbanding penerima vaksin yang lain pada suntikan pertama dan kedua. Seolah-olah penerima vaksin Sinovac ini seperti dianaktirikan dan tidak berlaku adil. Mengapa perkara ini ada perbezaannya? Terima kasih. Okey, terima kasih. Terima kasih Encik AK. Oh, saya merasakan kenyataan yang diberikan oleh Encik AK agak panas hari itu. Ini juga menarik. Salah satu kenyataan yang mana Encik AK menyatakan perbezaan suntikan dos penggalak. Kerajaan menerima vaksin Sinovac diutamakan mengambil dos penggalak berbanding penerima vaksin yang lain. Jadi Encik Amir, kenyataan itu juga menarik perhatian saya untuk disambung berkaitan mengapa ada jurang perbezaan di antara individu yang telah mengambil vaksin Sinovac perlu mengambil dos penggalak berbanding penerima vaksin Pfizer dan vaksin yang lain. Terima kasih kepada Encik Faizal. Dan untuk menjawab soalan ini, setiap vaksin yang telah diluluskan oleh KKM terbukti selamat digunakan kepada masyarakat. Namun, keutamaan dos penggalak ini kepada individu yang telah lengkap pada dos pertama dan kedua Sinovac adalah kerana tahap pelindungan vaksin Sinovac ini adalah dalam jangka masa yang pendek. Hanya sekitar 3 bulan berbanding vaksin Pfizer dan AstraZeneca dan yang lain sekitar 6 bulan. So, buat masa ini kerajaan mengutamakan individu yang telah mengambil vaksin Sinovac dan tidak menolak kemungkinan individu vaksin yang lain juga akan mengambil dos penggalak ini. Untuk maklumat penjelasan yang lebih lanjut, pengambilan dos penggalak ini satu jawatankuasa khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin JKJAV telah memutuskan bahawa akan melaksanakan pemberian vaksin secara ortologis, bermaksud bahawa pengambilan suntikan campuran vaksin berbeza daripada suntikan dos pertama dan kedua. Untuk makluman, ketika anda telah mengambil suntikan yang pertama dan kedua melalui vaksin Sinovac, untuk dos penggalak ini disarankan untuk mengambil suntikan jenama Pfizer. Namun setelah kajian telah dilakukan, terbukti bahawa campuran vaksin ini adalah selamat dan terbukti oleh kebanyakan negara luar yang menggunakan kaedah ini. Namun kerajaan memutus tiada paksaan untuk mengambil vaksin campuran ini dan masyarakat berhak untuk mengambil jenis yang sama sebelum ini. Erti kata sudah mengambil dos penggalak ini sudah memadai dan telah lengkap. Okey, terima kasih Cik Amir telah menjawab. Tapi soalan saya yang kedua, Cik Amir, mengapakah ada kesan sampingan yang memudaratkan kesihatan sehingga membawa kepada kematian setelah mengambil dos penggalak? Seperti kes yang berlaku pada bapa Mufti Perlis mengalami gejala muntah dan dimasukkan ke dalam hospital selepas menerima dos penggalak. Beliau berkata lagi bapanya telah disahkan penyakit strok sensitif di bahagian kepala. Namun puncanya tidak dapat dijelaskan oleh pihak KKM. Beliau juga berkongsi beberapa individu rapat turut mengalami masalah kesihatan sejurus menerima dos penggalak dan berakhir dengan kematian. Mohon Encik Amir dapat memberi penerangan berkaitan isu ini, Encik Amir.
Terima kasih kepada saudara AK. Untuk menjawab persoalan ini amat sukar kerana hanya segelintir saja yang mengalami kes begini. Menurut kajian yang telah dijalankan, kesan sampingan yang telah dialami oleh segelintir penerima dos penggalak adalah sebab tindak balas yang mengalami alahan dengan serius. Bagi kes yang lebih serius pula, pihak KKM akan memantau dan merawat oleh pakar kesihatan di hospital sehingga pesakit telah sembuh. KKM turut memantau penerima vaksin melalui aplikasi MySejahtera. Walau bagaimanapun, pihak KKM menegaskan setakat ini tiada sebarang kes kematian yang telah direkodkan akibat pengambilan dos penggalak ini. Okey, jadi terima kasih kepada kedua-dua panel. Jadi saya masakan seperti secara berdebat pula. Walhal sebenarnya ini adalah forum. Tapi tak apa, harap tenang-tenang dahulu. Jadi soalan ni seterusnya saya akan ajukan kepada Encik Amir. Okay? Jadi pada pendapat Encik Amir, mengapakah kurang penerimaan oleh masyarakat segelintir masyarakat Melayu terhadap dos penggalak ini? Encik Amir boleh jelaskan sedikit? Okey, perkara ini pihak kerajaan memandang serius ya, Encik Faizal. Apabila mendapati Ya. pengaruh besar yang memainkan isu tidak mengambil atau mempengaruhi masyarakat di luar sana adalah melalui platform media sosial. Pada zaman ini, media sosial adalah platform terpenting manusia untuk melakukan pelbagai aktiviti seharian kehidupan mereka. Namun setiap perkara yang dilakukan akan mempunyai pros and cons. Kita dapat lihat di Facebook, TikTok, WhatsApp dan lain-lain. Segelintir individu seolah ingin mempengaruhi masyarakat yang lain untuk tidak mengambil dos penggalak dengan menyebarkan maklumat palsu tentang keburukan dos penggalak ini. Ini sedikit sebanyak masyarakat di luar sana lebih mempercayai kabar angin di dalam media sosial berbanding saranan oleh kerajaan. Okey, terima kasih Encik Amir. Di atas sebuah sedikit penerangan berkenaan soalan sebentar tadi. Jadi berbalik kepada Encik AK kembali. Apakah pandangan Encik AK berkenaan dengan apawutan media sosial? Dengan apawutan media sosial dalam memainkan peranan besar mempengaruhi masyarakat dalam konteks tahap kepercayaan untuk mengambil dos penggalak ini. Jadi Encik AK boleh memberi sedikit pendapat dan juga penerangan berkaitan dengan soalan ini. Encik AK? Okey, Cik Faizal. Kalau pandangan saya dalam hal ni, media memainkan peranan penting untuk menyebarkan maklumat yang sahih dan telus. Ia bukan sahaja terhad kepada media konvensional, tetapi juga media baharu yang seharusnya berganding bahu menyampaikan mesej mengenai dos penggalak. Jika diimbas saat awal COVID melanda, hampir semua rakyat Malaysia tertunggu-tunggu sidang media yang dipaparkan di media dan media sosial, iaitu Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah bagi mengemaskini statistik serta angka jangkitan. Hal ini disokong keupayaan media sosial untuk terus menimbulkan tarikan umum mengenai dos penggalak. Media sosial seperti Twitter dan Facebook adalah sangat didominankan oleh semua golongan termasuk golongan tua dan muda. Oleh itu, ia sangat mudah mengaut kepercayaan masyarakat kerana ia adalah satu platform yang sangat didekati oleh semua golongan. Terdapat pelbagai akaun yang menyebarkan cerita tentang kesan sampingan dos penggalak, kes kematian dan lain-lain lagi. Apa yang dikongsikan adalah selaras dengan persoalan masyarakat mengenai dos penggalak berbanding dengan pakar-pakar perubatan yang masih tidak menjelaskan persoalan kami tentang dos ini. Tambahan pula, media sosial memiliki kekuatan untuk mempengaruhi manusia dalam pelbagai perkara. Secara jelasnya memiliki fungsi sebagai saluran informasi, saluran pendidikan dan saluran hiburan. Bukan itu saja, media sosial adalah salah satu platform yang dijadikan untuk menyuarakan pendapat serta rintihan masyarakat berkenaan dos penggalak. Oleh yang demikian, rakyat lebih selesa meluangkan masa untuk membaca dan mendapatkan maklumat yang lebih lanjut berkenaan dengan dos penggalak di media sosial kerana mereka sama-sama berganding bahu
mencari jawapan yang jelas berkenaan dos penggalak ini berbanding dengan pihak kerajaan yang tidak mengambil peduli apa yang disuarakan oleh rakyat. Itu saja. Itu hanyalah pandangan pribadi saya secara amnya, Cik Faizal. Jadi terima kasih kepada Encik AK di atas penerangan yang panjang lebar. Jadi berbalik kepada Encik Amir. Mungkin kita dapat lihat daripada sektor kesihatan awam yang mana berlaku peningkatan ekoran dari saranan kerajaan untuk pengambilan suntikan vaksin berbanding dengan sebelum ini, yang mana pada gelombang ketiga sekitar bulan September tahun 2020, yang mana ketika itu berlaku lonjakan kes COVID, kemasukan pesakit ke hospital dengan mendadak sekali. Walau bagaimanapun, alhamdulillah, pada masa ini kita sekarang berada di tahap yang boleh bernafas. Jadi kita kalau boleh, kita tidak mahulah mengulangi sejarah hitam itu. Justru apabila ada segelintir masyarakat yang takut dan tidak setuju dengan pengambilan dos penggalak ini, apa yang Encik Amir dapat gambarkan, kerana akhirnya nanti kita dapat menjalani kehidupan seperti sedia kala. Seperti kita dapat balik raya bersama sanak saudara, berjumpa dengan ahli keluarga dan juga dapat keluar negara dan sebagainya. Dan kita tidak boleh ambil ringan dengan keselesaan yang ada pada ketika ini. Mungkin Encik Amir dapat memberi penjelasan dengan terperinci berkenaan situasi ini. Amir, terima kasih. Terlebih dahulu kita mengucapkan alhamdulillah ke atas kepada kejayaan frontliner kita yang banyak membantu kerajaan untuk membendungkan wabak penyakit ini sehingga kita akan beralih ke fasa endemik pada 1 April. Dan dengan kemasukan pelancong luar semula serta pekerja asing dapat menggalakkan pertumbuhan ekonomi negara semakin membangun dengan semula dengan cepat. Dengan kelonggaran oleh kerajaan ini, saya percaya kerajaan telah melakukan kajian pelbagai sudut sebelum melaksanakan fasa endemik ini. Kita dapat melihat negara seperti USA, UK dan negara Eropah yang lain telah beralih ke fasa endemik ini dan terbukti telah berjaya. Namun, kerajaan telah mengambil langkah berjaga-jaga agar wabak ini tidak ke tahap yang lebih teruk di masa akan datang. Kita masih belum tahu sama adakah varian baru akan muncul yang lebih bahaya daripada sedia ada. Dan kerajaan mengambil langkah berjaga-jaga serta mengekalkan SOP sedia ada seperti mewajibkan pemakaian perlindungan muka di kawasan awam. Wabak ini masih kekal hidup bersama dengan kita. Kes tidak akan berkurangan dalam masa yang terdekat. Namun saya percaya dos penggalak ini adalah alternatif yang perlindungan terbaik untuk kita dapat mengembalikan kehidupan normal seperti sebelum ini. Di dalam forum ini, saya mengambil kesempatan untuk menyeru kepada masyarakat di luar sana dan dengan bantuan-bantuan daripada NGO juga dapat membantu kerajaan untuk menggalakkan masyarakat di luar sana menyegerakan mengambil dos penggalak ini agar negara kita dapat memulihkan semula dalam pemeriksaan sosioekonomi yang kita hadapi ketika pandemik yang lalu agar dapat bersama-sama menjaga keluarga yang tersayang dan negara. InsyaAllah. Jadi pendekatan oleh pihak kerajaan dengan menyarankan masyarakat untuk mengambil vaksin akhirnya dapat mengurangkan tahap risiko jangkitan wabak ini dengan lebih teruk dan kurangnya risiko kematian di negara kita ini. Ditambah dengan saranan oleh pihak kerajaan untuk mengambil dos penggalak adalah memastikan untuk tempoh perlindungan yang optimum. Ditambah dengan kemunculan pelbagai varian wabak jangkitan COVID-19 yang baru. Namun, perang melawan pandemik COVID-19 ini belum ada gencatan senjatanya lagi. Walaupun kita sudah mengambil dos penggalak, kita perlu sentiasa mematuhi SOP yang termaktub oleh pihak kerajaan. Perlu saya ingatkan di sini bahawa negara kita pernah mencapai kejayaan dengan kosong kes jangkitan harian COVID pada 8 Julai tahun 2020. Tetapi kembalinya melonjak kes jangkitan COVID-19 harian adalah berpunca daripada sikap kita sendiri. Jangan kita menunding jari kepada mana-mana pihak.
dada, tanya selera. Akhir kata, saya selaku moderator UMTV mengucapkan jutaan terima kasih kepada kedua-dua panel ke atas kerana mesudi meluangkan masa dan memberi penjelasan terhadap permasalahan dalam e-forum ini. Marilah kita bersama-sama memutuskan rantaian COVID yang sedang melanda ini. Kita akhiri perbincangan kita dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم إنا نعوذ بك من البراس والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأهواء والأسواء والأذواء. Saya akhiri dengan kalimah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum dan insyaAllah bertemu lagi kita di masa akan datang.